Bab 4. 10 perkara proses penetapan matlamat anda perlu termasuk jika anda tidak mempunyai matlamat, anda tidak boleh mencapai impian anda. Jika anda tidak tahu apa yang anda mahukan, bagaimana anda mengharapkan untuk mendapatkannya? Ini penting terutamanya untuk usahawan baru. Anda perlu mempunyai rancangan. Satu-satunya cara anda akan berjaya adalah jika anda tahu dengan tepat apa yang anda mahukan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Boleh. Dalam bab ini, saya akan menyerlahkan 10 perkara yang saya fikir sangat penting untuk penetapan matlamat untuk pemula. Saya akan menerangkan dengan tepat mengapa setiap satu daripada 10 perkara ini sangat penting dan memberi contoh bagaimana perniagaan lain yang berjaya menggunakan 10 prinsip ini dalam perniagaan mereka. 1. Jadi khusus. Saya akan mulakan dengan perkara nombor 1 yang perlu anda lakukan ialah menetapkan matlamat yang baik. Anda mesti menyatakannya. Sebagai contoh, jika matlamat anda adalah untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, itu tidak mengapa tetapi tidak cukup spesifik. Apakah maksudnya? Apabila anda berjaya? Bagaimana anda akan tahu apabila anda tiba? Anda akan tahu sama ada anda berjaya atau tidak sekarang. Bagaimana? Untuk matlamat menjadi khusus, ia mesti jelas dan boleh diukur. Jadi, jika salah satu matlamat anda adalah untuk membuat $100,000 setahun sebagai pemilik perniagaan, mungkin lebih baik kerana anda boleh menerangkan dengan jelas maksud $100,000 setahun. Jika anda boleh memecahkan matlamat anda kepada bahagian yang lebih kecil supaya mereka lebih mudah diperoleh dan dijejaki, tetapi ia membantu. Sebagai contoh, jika anda ingin menjana $100,000 dalam setahun, salah satu matlamat anda yang lebih kecil mungkin adalah untuk membuat $50,000 dalam 6 bulan atau $25,000 dalam sebulan atau $5,000 dalam seminggu. Dengan cara itu, apabila seseorang bertanya kepada anda sejauh mana anda berada dalam mencapai matlamat ini atau mana-mana daripada 7 matlamat lain, mereka akan tahu dengan tepat di mana kedudukan mereka dari segi matlamat. Sebagai contoh, jika anda seorang pendandan rambut dan jika anda ingin memiliki salon anda sendiri, salah satu matlamat anda mungkin adalah untuk memperoleh $50,000 dalam bahan selama 2 tahun sebagai stylist. Anda juga boleh menetapkan matlamat lain iaitu memperoleh $100,000 sebagai stylist dalam 5 tahun. Anda ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman sebelum mempertimbangkan untuk membeli salon. Jadi mungkin salah satu matlamat anda untuk 2 tahun akan datang ialah mempunyai 5 pendandan rambut lain sebagai kaki tangan. Dapatkan sedikit pengalaman dengan masing-masing supaya mereka selesa dengan anda. Akan terasa apabila anda membeli salon daripada mereka selepas 2 tahun. Siap sedia. Sekali lagi, pastikan matlamat ini adalah khusus dan boleh diukur supaya seseorang boleh memberitahu anda sejauh mana anda berada pada setiap matlamat tersebut pada bila-bila masa. Ini akan membantu anda sentiasa bermotivasi dan bergerak ke hadapan setiap hari ke arah mencapai matlamat anda. 2. Jadikan matlamat mencabar tetapi realistik. Anda ingin memastikan matlamat anda mencabar tetapi realistik. Tetapkan diri anda untuk kegagalan dengan menetapkan matlamat sedemikian. Jangan lakukan apa yang terlalu sukar untuk dicapai. Jika anda seorang rambut akan membuat $100,000 setahun sebagai stylist dan anda memperoleh $40,000 pada tahun pertama anda sahaja, kemudian mungkin sangat sukar untuk anda mencapai matlamat itu. Anda juga tidak mahu menetapkan matlamat yang terlalu mudah dan kemudian anda tidak benar-benar mencapai apa-apa dalam hidup anda. Sebagai contoh, jika saya katakan bahawa matlamat saya adalah untuk menjadi kaya kerana saya fikir ia adalah bagus untuk memandu salah satu kereta sport mewah dengan rim yang besar, tetapi itu bukan matlamat yang baik kerana saya tidak tahu maksud kaya atau berapa kos untuk membeli salah satu kereta tersebut. Ia sebenarnya bukan sesuatu yang boleh saya ukur, jadi ia tidak begitu berguna sebagai matlamat. Oleh itu, pastikan anda sentiasa mencabar tetapi realistik. Jika anda menghadapi masalah menentukan sama ada matlamat adalah realistik untuk anda, tanya diri anda soalan ini.
Apakah yang telah dilakukan oleh orang lain dalam perniagaan yang sama? Ini boleh memberi anda gambaran tentang apa yang boleh anda capai. X. Berapa banyak wang yang anda perlu buat untuk gembira? Jika tahun anda berjuta-juta dolar diperlukan, tetapi ia boleh menjadi terlalu banyak. Tetapi jika anda berada dalam tahun untuk bersara, ingin menjimatkan $50,000 boleh menjadi realistik. Adakah matlamat ini akan membawa kepada matlamat lain yang anda akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk dicapai? Ini amat penting jika anda mempunyai matlamat jangka panjang seperti simpan untuk persaraan atau memiliki perniagaan saya sendiri. Jika perkara-perkara ini membawa kepada perkara lain seperti hadiah saya, kerja sehingga saya cukup umur untuk bersara atau memulakan perniagaan saya sendiri sementara saya masih mempunyai gaji tetap dari pekerjaan harian saya, maka matlamat tersebut mungkin realistik dan boleh dicapai. 3. Tetapkan matlamat terikat masa. Adakah anda akan menetapkan matlamat untuk diri sendiri yang akan membawa anda masa yang tidak diketahui untuk dicapai? Jika ya, berhenti sekarang. Anda sedang menyiapkan diri anda untuk kegagalan. Matlamat, terutamanya matlamat yang berkaitan dengan perniagaan anda, perlu terikat dengan masa. Ini bermakna anda perlu melihat penghujungnya. Apabila anda menetapkan matlamat terikat masa, ia memastikan anda fokus pada gambaran besar dan menghalang anda daripada tersisih. Jika tidak, jika matlamat anda tidak mempunyai jangka masa, terdapat kemungkinan besar anda akan kehilangan minat dan hanyut ke arah lain sepenuhnya. Apa gunanya menetapkan matlamat untuk diri sendiri jika ia mengambil masa lebih daripada setahun? Untuk satu perkara, anda mungkin tidak ingat matlamat asal anda bila. Ia cukup dekat untuk anda mula bekerja semula. Dan walaupun anda ingat itu, walau apa pun matlamat asal anda, kemungkinan besar pada masa itu perniagaan anda akan berubah begitu banyak sehingga matlamat tidak lagi, namun tidak akan terpakai. Jika perniagaan anda berjalan lancar dan selepas kira-kira 6 bulan semuanya nampaknya berjalan mengikut rancangan, bagus. Jika tidak, maka anda mempunyai 6 untuk mengetahui masalahnya. Ada bulan. Ini adalah pengajaran yang sangat penting untuk usahawan baru. Anda tidak boleh hanya menetapkan matlamat dan fikir ia akan berlaku dengan sendirinya. Anda perlu menentukan dengan tepat apa yang anda mahukan dan anda perlu sentiasa memerhatikan hadiah tersebut. 4. Bagaimana jika anda terlepas jangka masa anda? Jika ini berlaku kepada anda dan anda sedang berusaha ke arah matlamat terikat masa, saya cadangkan anda kembali ke papan lukisan dan tentukan sebab matlamat asal anda tidak dapat dicapai dalam jangka masa yang dijadualkan pada asalnya. Anda mungkin perlu melaraskan pelan perniagaan atau strategi anda untuk menjadikannya berkesan untuk anda. Atau mungkin sudah tiba masanya untuk anda melepaskan sesuatu yang tidak lagi berfungsi untuk anda. Kadang-kadang ia memerlukan sedikit pelarasan dan penyusunan semula sebelum perkara mula menjadi tempat semula. Mengambil ia tidak selalunya mudah tetapi ia boleh dilakukan jika anda bersedia untuk melakukan usaha yang diperlukan untuk merealisasikannya. Tujuan utama menetapkan matlamat adalah supaya kita semua adalah milik kita. Boleh capai impian dan set diri untuk berjaya dalam hidup kan? Jadi, jika anda menetapkan matlamat untuk diri sendiri dan ia tidak berjaya, maka sudah tiba masanya untuk memikirkan cara lain untuk mewujudkannya. 5. Jadikan matlamat anda boleh diukur. Salah satu kesilapan terbesar yang dilakukan oleh pemula ialah mereka memikirkan semua perkara yang ingin mereka capai tetapi gagal mewujudkan cara untuk benar-benar mengukur sama ada mereka mencapai perkara tersebut. Begini caranya, jika anda ingin memulakan rangkaian pakaian, contohnya, apakah maksudnya? Ini bermakna anda mereka bentuk dan menjual pakaian anda sendiri. Berapa banyak pakaian yang akan anda reka dan jual? Berapa banyak wang yang anda mahu buat? Adakah anda akan menjual pakaian ini dalam talian atau di kedai? Ini semua soalan penting yang memerlukan jawapan. Jika anda tidak mempunyai jawapan atau jawapannya terlalu kabur, save.
Saya ingin berkongsi reka bentuk saya dengan orang untuk membantu mereka kelihatan terbaik, maka anda tidak akan dapat mengukur sama ada matlamat anda telah dicapai. Matlamat yang sama-sama hanya membawa kepada keputusan yang sama-sama. Jika matlamat perniagaan anda termasuk tindakan tertentu, Seth, saya mahu syarikat saya memperoleh $100,000 tahun ini, maka tiada persoalan tentang perkara yang perlu dilakukan. Anda sama ada memperoleh $100,000 tahun ini atau tidak. Jika anda melakukannya, nilaikan tindakan anda. Untuk melakukan dan mempunyai rancangan untuk mendapatkan apa yang anda mahukan pada tahun hadapan. Mesti datang. Anda sentiasa mahu memasukkan matlamat yang boleh diukur dalam rancangan perniagaan anda. Lebih spesifik matlamat, lebih mudah untuk memantau sama ada ia telah dicapai. Gunakan kekuatan anda untuk menetapkan matlamat. Perkara pertama yang perlu anda lakukan ialah mengetahui kekuatan anda. Awak. Jika anda tidak tahu itu, sukar untuk menetapkan matlamat. Sebagai contoh, jika anda mempunyai harga diri yang rendah, jika anda tidak fikir anda begitu. Jika anda mahir dalam sesuatu, anda akan merasa sukar untuk menetapkan matlamat. Kenapa? Kerana jika anda tidak fikir anda boleh mencapai sesuatu, mengapa anda menetapkan matlamat untuk mencapainya? Sebelum anda menetapkan matlamat untuk diri sendiri. Percaya pada diri sendiri dan kemampuan anda untuk berjaya. Sekarang izinkan saya bertanya soalan yang bertentangan. Bagaimana anda tahu kekuatan anda? Saya yang pertama. Perkara yang saya cadangkan ialah apabila seseorang memuji atau mengatakan sesuatu yang baik tentang anda, tuliskannya. Oleh itu, apabila pujian mula menjadi tua, apabila semua orang mula mengatakan perkara yang sama berulang kali, kembali dan baca nota ini untuk mengingatkan diri anda betapa hebat dan hebatnya, dan orang lain yang bijak dan berbakat menganggap anda adalah kerana jujur. Kadang-kadang kita terlupa. Kita lupa kerana kita boleh sibuk dengan pemikiran kita sendiri dan kebimbangan kita sendiri tentang mencapai sesuatu dalam hidup. Daripada memberi tumpuan kepada perkara positif yang orang lain katakan tentang kita, kita mula mempercayai perkara negatif tentang diri kita sendiri. Jadi, tulis pujian yang anda ingat. Boleh menyimpan apa yang orang lain fikirkan tentang anda. Cara kedua untuk mencari kekuatan anda ialah kembali dan ke sekolah menengah anda. Lihat buku tahunan. Jika anda masih memilikinya, kembali dan lihat sekarang dan semua perkara yang anda telah terlibat dan perkara yang anda telah terlibat. Lihat apa yang anda mahir. Sebagai contoh, saya benar-benar mahir dalam matematik dan sains. Saya sentiasa mendapat grade yang sangat tinggi di kawasan itu, tetapi saya sangat teruk dalam kelas seni dan projek seni. Mengingati apa kekuatan anda adalah bahagian penting dalam penetapan matlamat, kerana apabila anda tahu apa kekuatan anda adalah matlamat untuk diri sendiri. Anda boleh menggunakannya semasa menentukan. Cara ketiga anda boleh mengetahui kekuatan anda adalah dengan keluar dan mencari seseorang yang anda percayai dan minta mereka duduk bersama anda dan bercakap tentang kekuatan anda. Sebagai contoh, isteri saya sentiasa menggalakkan saya untuk mengikuti kekuatan saya. Dia seorang pekerja sosial, jadi dia mempunyai latar belakang dalam kaunseling dan tahu apa kekuatan saya. Dia menggalakkan saya menggunakannya untuk mencapai kejayaan kerana dia tahu saya pandai melakukannya. 6. Tetapkan matlamat dalam bidang utama kehidupan. Apabila anda menetapkan matlamat, anda perlu memastikan bahawa ia berada dalam bidang teras kehidupan anda. Jika anda menetapkan matlamat untuk perkara yang bukan dalam bidang teras kehidupan anda, satu daripada dua perkara akan berlaku. 1. Anda tidak boleh mencapainya kerana ia tidak penting atau cukup signifikan untuk memotivasikan anda. 2. Anda memperolehnya kerana ia sangat penting dan penting sehingga ia memakan seluruh hidup anda dan menghilangkan segala-galanya. Pastikan matlamat anda berada dalam bidang utama dalam hidup anda seperti kesihatan, perhubungan, wang, kerohanian, Kemudian pastikan setiap matlamat memotivasikan anda. Cukup penting untuk dilakukan apabila masa sukar.
Jika ia tidak cukup penting untuk memotivasikan anda apabila masa sukar, jangan tetapkan matlamat. Anda sentiasa boleh kembali kepadanya selepas anda menetapkan matlamat lain. Ingat peraturan emas kami, fokus pada satu perkara pada satu masa. Jangan cuba melakukan terlalu banyak perkara sekaligus. Ingat apa yang saya katakan tentang memastikan setiap matlamat cukup penting untuk memotivasikan. Ini adalah cara yang bagus untuk menyemak sama ada ia benar-benar matlamat yang baik. Jika itu tidak cukup inspirasi untuk anda, ya, tetapi anda menilai semula sama ada matlamat ini benar-benar penting kepada anda. Perlu buat. 7. Jadikan matlamat anda menyeronokkan dan menyeronokkan. Salah satu kesilapan terbesar yang saya lihat usahawan lakukan ialah mereka cuba mencipta matlamat yang tiada siapa yang mahu. Mereka biasanya memberi tumpuan kepada membuat wang atau membuat wang dengan cara yang tidak akan dilakukan oleh orang lain atau yang masuk akal. Pastikan anda menjadikan matlamat anda sesuatu yang anda suka lakukan setiap hari. Lakukan jika anda mengambil masa bertahun-tahun untuk mencapainya. Jadikan matlamat anda sesuatu yang anda tidak sabar untuk mula bekerja apabila anda bangun pada waktu pagi, dan sesuatu yang membuatkan anda terjaga pada waktu malam mengetahui sejauh mana anda akan mencapainya. Akan menjadi hebat. Cara terbaik untuk mencapai matlamat anda adalah untuk menjadikannya menyeronokkan dan jadikan ia menyeronokkan. 4. Tetapkan matlamat accountability. Apa yang anda perlu lakukan ialah mencipta matlamat accountability. Apa yang saya maksudkan dengan ini ialah anda perlu menetapkan matlamat untuk apa yang anda ingin capai dan anda tetapkan matlamat untuk perkara yang anda mahu perniagaan anda bertanggungjawab. Berikut ialah contoh cara usahawan lain menggunakan matlamat accountability. Jom tengok sebagai contoh, jika salah satu matlamat anda adalah untuk membuat 1000 jualan tahun ini, maka ia juga merupakan idea yang baik untuk menetapkan matlamat accountability yang mengatakan, menjelang akhir bulan saya akan membuat sekurang-kurangnya 50 jualan setiap bulan. Anda mencipta accountability kerana apa yang anda katakan dan bila anda melakukannya. Pergi ini akan memastikan anda berada di landasan yang betul supaya anda boleh mencapai matlamat jualan bulanan anda. Jika ia hanya matlamat tanpa penyataan accountability anda adalah ia. Tidak ada cara anda boleh mencapainya. Ia mungkin kelihatan seperti tidak penting tetapi accountability benar-benar berkesan. Masa dalam penjara. Kajian telah dijalankan ke atas banduan yang dipotong. Kesemua mereka ditawarkan program pendidikan di penjara dan ada yang dibayar untuk bekerja di ijazah mereka. Program pendidikan ditawarkan dengan bonus tambahan. Apa yang mereka lihat ialah wang untuk orang ramai bekerja di peringkat ijazah mereka. Mereka tidak menamatkan pendidikan mereka jika mereka diberi program pendidikan tanpa menyediakannya. Mereka menyelesaikan kira-kira 17% daripada program ini. Mereka yang diberi program pendidikan dengan insentif kewangan sebenarnya telah menyelesaikan 100% program tersebut. Ini adalah contoh sempurna tentang cara accountability berfungsi dalam penetapan matlamat untuk pemula. Anda menetapkan matlamat dan kemudian anda mencapainya. Pertanggungjawabkan diri anda. Ini mungkin kelihatan seperti tidak perlu, tetapi menulis matlamat anda adalah satu kemestian. 9. Tuliskan matlamat anda. Malah, saya akan berpendapat bahawa jika anda tidak menulis matlamat anda benar-benar tidak mempunyai apa-apa. Sebab ini sangat penting kerana apabila anda menulis matlamat anda membuatnya jelas dan spesifik dalam fikiran anda sendiri. Matlamat anda. Menulisnya juga membantu mengukuhkannya dalam minda bawah sedar anda. Dan akhirnya, apabila anda menulis matlamat anda, ia memudahkan anda menyimpannya di hadapan anda setiap hari. Ia juga sangat penting untuk anda menyimpan matlamat anda di hadapan anda. Tulis sahaja. Oleh itu, ia mempunyai dua tujuan. Ini mengukuhkan fakta bahawa mereka adalah milik anda dan 1. Ia mengukuhkan fakta bahawa ia boleh dicapai dan khusus. 2.
Dua perkara ini boleh menjadi pendorong kuat ke arah mencapai matlamat anda. 10. Bayangkan kejayaan anda. Pernahkah anda menonton filem The Secret? Ini ialah filem hebat tentang undang-undang tarikan dan cara pemikiran anda mempengaruhi kehidupan anda. Undang-undang tarikan mengatakan bahawa pemikiran anda mencipta realiti anda. Jika anda berfikiran positif, ia akan menarik perkara positif kepada anda. Jika anda berfikiran negatif, ia akan menarik perkara negatif kepada anda. Anda menarik perkara yang paling anda fikirkan. Saya telah mempraktikkan konsep ini untuk masa yang lama dalam hidup saya sendiri dan saya boleh jujur mengatakan bahawa ia berkesan. Malah, apabila saya mengalami hari yang buruk, saya mula memberi tumpuan kepada semua perkara yang hebat dalam hidup saya dan bukannya semua perkara yang buruk, dan biasanya perkara yang buruk itu hilang segera. Sungguh menakjubkan. Untuk mengamalkan undang-undang ini dalam kehidupan dan perniagaan anda, anda mesti mula menggambarkan kejayaan anda. Jika anda berharap untuk mendapatkannya, anda perlu mula membayangkan apa yang anda inginkan daripada perniagaan. Ini adalah bahagian yang sangat penting dalam penetapan matlamat. Sebelum anda menetapkan sebarang matlamat untuk perniagaan anda, perkara pertama yang perlu anda lakukan ialah duduk dan fikirkan tentang perkara yang anda mahukan. Fikirkan bagaimana memulakan perniagaan anda akan mengubah hidup anda. Bagaimanakah kehidupan anda akan berbeza dalam setahun, dalam 5 tahun, dalam 10 tahun? Bagaimanakah perniagaan ini akan membawa kepada anda perkara yang paling anda inginkan dalam hidup anda?